Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam bahagia dan selamat pagi kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Hari ini insya-Allah kita sekali lagi bersiaran secara langsung 30 September bersama dengan 12 Safar insya-Allah daripada studio penyiaran TV Al-Hijrah. Saya doakan semoga yang menonton diberikan kelancaran dalam sebarang urusan, dipermudahkan segalanya insya-Allah, dan paling penting sekali Allah memberikan kita sesuatu yang terbaik di antara yang terbaik. Dan saya mengucapkan selamat pagi kepada Latifah Abu Hassan yang menonton di Facebook, Puan Rohani Ali, Norma, Abu Zaid, Rosmawati, Mardia, Ummu, Cik Ros sendiri sama, Intan Sumaya, Rohana dan Wan Muhammad Afif, dan kepada semua insya-Allah tajuk kita pada hari ini saya kira cukup untuk kita jadikan satu motivasi. Kadang-kadang kita fikir hidup ni berat sangat dengan ujian. Bayangkan Nabi Yusuf daripada kecil dibuang oleh ahli keluarga, difitnah pula, diambil pula oleh orang yang tak kenal, kemudian difitnah dan akhirnya terpenjara. Tetapi apa akhirnya? Menjadi seorang pembesar, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Sayyidatina Aisyah diuji rumah tangganya dengan Rasulullah SAW, bukan calang-calang orang, dan bagaimana Aisyah ni tak ada siapa punya backup dia. Bayangkan, dan bagaimana mengharungi fitnah ini. Kalau kita rasa kita dah paling bermasalah, ingatlah sebenarnya orang yang masalah itu ialah orang yang Allah uji, itu ialah orang yang Allah nak paling dekat insya-Allah. Dan barangkali tak ada apa-apa pun, tak ada siapa pun fitnah kita, dan tak ada apa-apa pun, tetapi mungkin kita terjerumus dengan fitnah dunia, harta, kekayaan, pangkat, pasangan dan sebagainya. Inilah akan kita bincangkan hari ini, dan paling pasti sekali ialah kita nak capai redha Allah, untuk mencapai syurga, untuk kita hidup ni tak nak kita, kalau walaupun rasa macam perit kan, tetapi insya-Allah ada bahagianya. Walaupun tak ada bahagia, insya-Allah semoga kita menjumpai bahagia itu di syurga nanti, di akhirat kelak insya-Allah. Dan paling penting sekali ialah mana mungkin untuk kita bersendiri. Kalau kita rasa kita syok dah sendiri, tak syok kan? Apapun kita nak bawa seluruh ahli keluarga kita untuk bersama-sama mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah para penonton, hari ini kita akan bersama sekali lagi dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Dan kalau kita imbas kembali pada minggu yang lalu, kita memulakan dengan surah Yusuf berkenaan dengan peranan bapa dalam institusi keluarga, bagaimana bapa ini untuk mendidik anak-anak menjadi pemaaf, sabar dan sebagainya. Kita sambung lagi insya-Allah bagaimana Nabi Yusuf tu dah dibuang, kemudian dijumpai oleh seorang, kemudian difitnah dan terpenjara. Inilah tajuk kita hari ini, fitnah dunia insya-Allah. Tapi sebelum tu kita nak tengok juga bagaimana antara ayat yang membawa kisah Sayyidatina Aisyah yang telah difitnah. Kalau kita tengok dalam, jom kita cek dalam surah An-Nur ayat yang ke-11. Tapi sebelum tu para penonton, kalau dapat kita share di Facebook masing-masing, sebab mungkin ada yang tengah sibuk sekarang kan. Mungkin lepas ni kita boleh tengok semula, ataupun kita share kepada kawan-kawan kita, dan kita boleh tag kepada kawan-kawan untuk kita sama-sama merenungi apakah yang dimaksudkan, bagaimana untuk kita menghadapi cerita derita fitnah dunia insya-Allah. Dan ayatnya yang membawa maksud, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Janganlah kamu fikir berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang dibuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar daripada dosa itu, dia mendapat azab yang besar. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur, dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Surah Azim, surah An-Nur ayat 11. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Syahri untuk kita menelusuri ayat ini, untuk kita tadabbur sedikit ayat surah An-Nur yang kita akan bawa perbincangannya melalui dalam surah Yusuf berkenaan dengan fitnah dunia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Amy Sofia dan seluruh para penonton yang setia memilih TV Al-Hijrah 114. Dan kita bersama dengan siri yang kedua barangkali Puan Amy dalam bicara kita tentang fitnah dunia.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Ayat yang dibacakan oleh Puan Amy tadi serta terjemahannya menjelaskan pada kita sifat kemanusiaan itu sendiri tidak dapat lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Taala menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang juga manusia biasa seperti kita, kadang diuji rumah tangganya. Dan lebih daripada itu, Aisyah radhiyallahu anha juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bermaksud isteri Nabi ni maknanya tak ada sebarang goncangan rumah tangga. Seolah-olah apa yang terjadi kepada rumah tangga orang tak berlaku kepada Nabi dan tidak berlaku pada Aisyah. Maka hikmah daripada surah An-Nur dan hikmah daripada peristiwa hadithul ifki menunjukkan Nabi adalah manusia. Aisyah radhiyallahu anha adalah manusia. Bila berhadapan dengan satu masalah, bagaimana manusia terbaik ini menghadapinya. Lalu kita mendapat teladan di situ. Bagaimana rupa-rupanya nak menghadapi cabaran ini dan bukan mengambil sikap masalah itu disapu bawah kapet dan tidak berdepan. Ayat sebelah ni nak mengajar kita lidah ni sangat besar apa yang dilafazkan pada pengetahuan Allah. Pada sisi Allah, apa yang disebut oleh satu orang tentang maruah satu orang adalah besar hukumannya, besar akibatnya di hari akhirat. Dan musuh-musuh Islam ini sentiasa ada sepanjang zaman. Mereka tahu mereka tak boleh menang dalam bentuk perang pedang dengan orang-orang Islam. Maka mereka mengambil kaedah perang mulut. Mereka buka mulut untuk memecahkan kesatuan kaum muslimin. Dan di antaranya adalah dengan menyebarkan ifki, menyebarkan berita bohong. Dan di akhirnya, Puan Amy, kita akan dapati musuh-musuh Islam merasakan mereka menang. Kelihatannya Quran tidak diturunkan. Dan kelihatannya dari satu mulut berpindah ke satu mulut makin viral. Macam tidak ada penjelasan. Tidak ada sebarang penjelasan dan backup kepada yang difitnah. Tetapi itu sifat rencana Allah. Dia biar musuh-musuh rasa selesa dan tepat pada masanya Allah Ta'ala memenangkan Rasulnya dan Allah Ta'ala memenangkan orang-orang yang difitnah. Jadi turunnya ayat sebelah ni sebenarnya mahal penurunannya, kesabaran yang diperlukan oleh Nabi SAW dan isteri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha dan satu orang lagi sahabat Nabi SAW yang difitnah, iaitulah Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Mahal tu ayat sebelah tu kerana sebulan menunggu tidak kunjung tiba. Namun akhirnya turun wahyu membersihkan Aisyah dan menyucikan rumah tangga Nabi dari tuhmahan musuh-musuh Islam pada waktu itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik yang bertanggungjawab menjadi dalang menyebarkan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itulah lebih kurang mukadimahnya. Ya, itulah antara pengenalan bagaimana kisah ifki kisah ifki ni maksudnya pesong yang telah dicerita macam ni, dicerita macam ni dan sebagainya. Ustaz, kalau kita tengok keadaan kisah itu ketika Sayyidatina Aisyah difitnah, sebenarnya panjang. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan hadis peristiwa al-ifki ni kena buat satu tajuk. Peristiwa ifki. 4 muka surat Puan Amy, kita print hadis tu. Hadis tu panjang. Tapi sedikitlah supaya jelaskan sebabnya betapa beratnya fitnah ni, betapa beratnya ujian ni sehingga tertangguhnya wahyu. Dan ketika itu Sayyidatina Aisyah tidak ada sesiapa pun, hatta ayahnya, hatta ibunya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memberikan sebarang kata. Dan bagaimana nak katanya dalam keadaan itu, bagaimana sebenarnya sikap yang sepatutnya untuk, adakah wajar dilakukan oleh seorang ayah, suami, ibu apabila kita ni difitnah, bagaimana reaksi yang sepatutnya orang sekeliling perlu bertindak? Alhamdulillah. Kalau Puan Amy dan semua para penonton melihat kepada hadis Sahih Bukhari
panjang lebar menceritakan tentang bagaimana detik-detik berlakunya fitnah ini. Kalau tuan-puan merujuk kepada sirah, peristiwa ini terjadi apabila Nabi dalam perjalanan pulang daripada peperangan dengan Bani Mustalik. Jadi Al-Kisahnya secara ringkas, dalam perjalanan pulang, isteri Nabi yang turut dibawa bersama telah transitlah di satu hentian, dan Aisyah radhiyallahu anha mahu qada hajatnya, dan selepas proses berkenaan beliau kembali ke Haudaj, tempat di mana isteri-isteri Nabi duduk untuk perjalanan musafir, dan beliau menyedari beliau kehilangan rantai lehernya, dan beliau pergi mencari semula rantai leher berkenaan, dan beliau tidak menyedari rupa-rupanya Haudaj telah diangkut oleh para sahabat. Kerana ringannya tubuh Aisyah ini, mereka tidak menyedari rupanya isteri Nabi belum kembali ke kamar Haudaj tu berkenaan. macam kereta yang Macam orang kereta lah kot, tapi zaman dulu-dulu. kereta duk atas kuda tu kan. Okey. Dan para sahabat kaum muslimin dah bergerak balik ke Madinah, tetapi rupa-rupanya mereka ketinggalan Aisyah di situ. Jadi Aisyah tidak mampu melakukan apa-apa melainkan stay di situ, sebab mereka Aisyah meyakini bahagian belakang tentera Nabi akan mengintip dan melihat kalau ada barang-barang tertinggal di belakang. So ada bahagian lost and found ni yang akan cari. Dan memang ditemui pun Aisyah radhiyallahu anha ini oleh bahagian yang menguruskan barang-barang tertinggal, iaitulah Safwan bin Mu'attal. Lalu apabila bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, kedua-duanya melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok ya para sahabat bila ditimpa musibah, disebut perkataan tu. Kita sebut perkataan tu bila ada orang mati ya. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adab para sahabat bila bertemu sesama mereka, sahabiah dengan sahabat, itu ungkapan yang menunjukkan ditimpa musibah. Dan tidak ada apa-apa berlaku menurut kisah Aisyah radhiyallahu anha bila mereka sampai ke Madinah. Tetapi ya, akhirnya Aisyah mengetahui daripada Ummu Mistah apabila berlaku satu kejadian di mana Aisyah tertanya-tanya, kenapa kamu tiba-tiba terjatuh melafazkan perkataan kecelakaan kepada Mistah. Lalu pada ketika itu dah berlaku, macam semua orang dah tak nak cakap dengan dia, dah viral. Tapi Aisyah tak tahu dia jatuh sakit. Lepas tu sampai mak si Mistah ni kan, mak si Mistah tu melafazkan terjatuhkan sesuatu something, lepas tu mak kata, oi celaka Mistah. Jadi Aisyah rasa tak patut kamu cakap macam tu pada Mistah. Mistah tu ahli Badar. Tapi Ummu Mistah kata, kau tak tahukah apa yang sedang dicakap-cakap oleh orang? Mistah antara yang mengatakan sedemikian. Iaitulah berlakunya sesuatu antara engkau dengan Safwan. Jadi apabila Aisyah radhiyallahu anha baru tahu apa yang sudah tular di Madinah pada waktu itu, maka beliau bertambah sakit. Dan beliau sangat mengharapkan agar wahyu diturunkan, tetapi tidak langsung diturunkan. Aisyah mengharapkan kalau wahyu tak turun pun suaminya sallallahu alaihi wasallam adalah dapat mimpi apa-apa. Dalam mimpi itu dinampakkan Aisyah tak bersalah, pun tidak diturunkan apa-apa mimpi. Lalu akhirnya Aisyah menangis tidak dapat menahan beratnya ujian ini, dan beliau tidak mampu nak ungkapkan apa-apa kerana sudah tular. Dan orang mula kalau tidak berkata bertanya. Ya ke? Jadi bertanya itu saja memburukkan keadaan. Sehinggalah akhirnya air mata Aisyah tak keluar air mata. Menangis tak keluar air mata. Betapa beratnya ujian berkenaan kalau kita pernah menghadapi sesuatu yang menyebabkan kita mengalir air mata. Ada orang sampai menangis. Sampai mata dah tak keluar dah tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW, Aisyah dapat perasan. Biasanya kalau dia jatuh sakit, Rasulullah SAW akan ziarah, dan nampak benar
Nabi punya penyayang. Tetapi peristiwa itu sampai dahsyatnya Puan Amy, sampai Aisyah kata la ara minan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-lutfa. Aku tak dapat rasa Nabi berlembut dengan aku. Betapa dahsyatnya fitnah berkenaan sampai Nabi terasa seperti tidak lagi boleh bermanja seperti dahulu. Maknanya Nabi pun terkesan dengan viral tu. Nabi terkesan, tetapi Nabi tidak sampai tak balik ke rumah. Okey. Subhanallah. Nabi tidaklah sampai membenci. Dan tidaklah menghamburkan Tidak kesebaran pun kata-kata. menghamburkan perkataan. Bahkan Nabi mengatakan, "Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khaira." Buat masa ni, aku tak sebut apa-apa tentang ahli keluarga aku termasuk Aisyah, melainkan kebaikan. Aku tak kenal Aisyah ini, melainkan kebaikan. So prinsip Nabi adalah dia tak percaya. Okey. Tetapi nak katanya kesan, persepsi orang menyebabkan ada sedikit keberatan kepada Nabi untuk bermanja seperti dahulu. Lalu akhirnya ya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh para sahabat, ya, satu orang mencadangkan agar Nabi membuat kenyataan, satu orang mengatakan Nabi carilah orang lain. Lalu akhirnya Nabi pergi kepada Aisyah. Fa innahu balagani anki kada wa kada. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ila Allah. Akhirnya sampai ke satu tahap Nabi terpaksa kata kepada Aisyah, kalau kau buat, kau istighfar pada Allah, dan kalau kau tidak melakukannya, Allah pasti menyucikanmu. Allahu Akbar. Nabi menjadi ke satu tahap neutral. Tidak menyokong, tidak juga membangkang isterinya. Betapa dahsyatnya fitnah berkenaan. Sehingga Aisyah berserah diri kepada Allah dan tidak menyangka suamiku sampai ke satu tahap begini sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke satu tahap jadi neutral. Walaupun kita harap backup. Betul, walaupun tak backup, tapi bukan setakat tak backup, tapi dia maknanya berserah. Jadi macam ialah perasaan seorang isteri kan Ustaz. Tapi inilah dia antara kesan fitnah. Betul. Isteri mana yang tak mengharapkan bang backup lah. Bang tolonglah bang, saya memang tak buat bang, tolong. Tetapi itulah Puan Amy, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan sangka ini keburukan. Allah sudah mengatur kebaikan. Dan antara kebaikan dia apa? Ini bukti Nabi tak reka wahyu. Kalau Nabi reka wahyu, Dia buat dah. the best time untuk defend isterinya adalah 3-4 hari selepas peristiwa berkenaan. Kerana tekanan tu dah dirasai sejak 3-4-5 hari yang pertama. Tetapi kenapa sampai berlanjutan 30 hari tanpa sebarang press conference? Tanpa sebarang ungkapan daripada Nabi. Nabi memilih untuk berdiam diri, menghormati hikmah yang terjadi. Barangkali Allah Ta'ala nak menguji sabar. Jadi nak dapat pahala bila diuji begini, jaga mulutmu, jangan ucap apa-apa. Dan insya-Allah barangkali Allah Ta'ala akan membela isteriku ini jika beliau benar. Itu dia. Dan akhirnya benarlah janji Allah. Allah menurunkan wahyu dan menyucikan segala fitnah yang telah berlaku kepada Sayyidatina Aisyah. Panjang cerita ni. Sebenarnya ini adalah antara cerita yang saya sangat suka, yang saya suka menjadikan selalu kalau ada masalah dan sebagainya, kenang-kenang, sebabnya terlalu berat untuk seorang isteri. Bayangkan Sayyidatina Aisyah yang selalu membaca Al-Quran diuji sebegitu. Barangkali Sayyidatina Aisyah yang terfikir mungkin aku ada kurang baca Quran dan sebagainya. Kita ni baca Quran satu hari entah boleh ke hidup satu ayat kan. Lepas tu rasa beratnya ujian ini. Bayangkanlah, maknanya benda ni perbandingan yang mampu untuk meredakan ketegangan-ketegangan duniawi ini insya-Allah. Okey, jadi Ustaz, bila masuk berkenaan dengan fitnah dulu, saya mendapat banyak soalan berkenaan dengan fitnah. Namun kita nak tengok dulu yang dikatakan bila Ustaz kata saya suka dengan ayat la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ini kita masuk balik ke dalam surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf kan. Bagaimana Nabi Yusuf ini, dia pun bayangkan daripada kecil dibuang oleh abang-abang dia. Kemudian dijumpai oleh seorang yang tidak dikenali, dibawa balik ke rumah. Dan inilah antara juga fitnah, walaupun dia tidak difitnah tetapi keadaan sekeliling itu menjadi fitnah.
dan antaranya fitnah Zulaikha. Boleh kita masuk ke dalam bagaimana fitnah-fitnah di sekeliling boleh menjerumuskan kita kepada yang dikatakan fitnah dunia ini? Betul Puan Amy, apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha adalah juga pernah terjadi kepada orang-orang sebelumnya. Jadi kisah Yusuf yang turun sebelum hijrah sudah memberi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha. Buktinya adalah seperti berikut. Masih dalam hadithul ifki, tetapi apa yang menguatkan Aisyah untuk bersabar? Dalam riwayat Sahih Bukhari, bila Nabi berkata macam saya sebutkan tadi, di mana Nabi meletakkan Aisyah bukan confirm bersih, tetapi ada kemungkinan melakukan. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku dah tak tahu nak kata apa-apa dah. Bila sallallahu alaihi wasallam berkata begitu, aku pergi kepada ayahku. Ayah, say something pada Rasulullah. Yang saya tak bersalah ayah. Abu Bakar As-Siddiq kata, "Wallahi ma ajidu li." Ayah tak tahu nak cakap apa. Melainkan apa yang Rasulullah kata. Aisyah yang sedih, ayah tak backup, ayah macam setuju dengan Rasulullah. Aisyah pergi pada mama dia pula. Mama kata sama dengan apa yang ayah kata. Mama tak tahu nak kata apa. Siapa mama nak mengatasi kata-kata Nabi SAW? Bila tiga pihak ini, suami, ayah, mak, menunjukkan pendirian untuk tidak berkata apa-apa tentang Aisyah, menunggu dengan penuh hormat, mudah-mudahan wahyu turun, tidak menyokong dan tidak membangkang. Lalu Aisyah melafazkan seperti berikut, "Wallahi ma ajidu li walakum mathalan illa Aba Yusuf idza qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun." Aku tak tahu nak kata apa. Bila kalian bertiga meletakkan pendirian aku mungkin bersalah, tidak ada perkataan yang mampu aku ungkapkan melainkan perkataan ayah Yusuf. Allahu akbar. Yakub yang telah berkata kepada anak-anaknya, "Fasabrun jamil," aku memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Hanya Allah lebih mengetahui apa yang kalian telah sifatkan kepada aku. Aisyah telah membaca satu ayat yang Yakub baca pada anak-anak yang berdusta. Dan Aisyah menjadikan itu adalah pegangan hidup dia, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Allahul musta'an. Dan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, isteri Abu Bakar, bukanlah macam saudara-saudara Yusuf. Betul. Tetapi nak katanya kekuatan Aisyah waktu itu Quran. Kisah Yusuf menjadi kekuatan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita baca surah Yusuf, ada tak mana-mana ayat jadi kekuatan dalam hidup kita, khususnya bila difitnah? Ustaz, sebenarnya sedih sangat cerita Al-Ifki ni. Memang tak boleh nak sambung sebab dia macam, can you imagine kita ni sebagai seorang isteri difitnah atau tak difitnah, yang mana tak ada siapa pun backup kita. Fitnah ni bukan setakat fitnah ambil periuk mak mertua tau, tapi difitnah oleh dengan seorang lelaki lain. Bayangkan, dan tak ada siapa pun yang backup kita. Maknanya hatta suami kita, hatta ayah kita, hatta mak kita pun, tak ada siapa pun. Dan kita hanya mengharap Allah SWT yang membantu kita. Tetapi lambat juga Allah bagi, bukan Allah tak membantu. Dan barangkali ini adalah antara hikmahnya, ada kisahnya kenapa lambat. Barangkali untuk mengajar kita bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan sabar, dan tempoh-tempoh peristiwa inilah yang menjadikan panduan kepada kita. Barangkali kita rasa kita dah teruk sangat dan kena fitnah dekat office ke, dengan mak mertua ke, dengan bekas suami ke dan sebagainya. Tapi ingatlah bahawa inilah yang paling di sisi seorang wanita, di sisi seorang isteri, inilah antara perkara yang paling berat sekali, difitnah dengan lelaki lain. Tapi dia mengajar kita bagaimana untuk kita fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Jadi sambung Ustaz, takut Amy sambung ni sampai habis pukul 10 pula. Yusuf alaihi salam kena fitnah. Ceritanya adalah semua sedia maklum. Apabila isteri Al-Aziz yang dikenali Zulaikha itu gagal untuk memerangkap Yusuf alaihi salam, lalu Yusuf lari. Zulaikha kejar. Dan bila pintu terakhir terbuka, didapati suami Zulaikha ada di depan.
Lalu terkejutlah Yusuf dan terkejutlah isteri Al-Aziz, Zulaikha. Abel lagu mana ada sini? Bukan abang outstation ke hari ni? Dok, kisah ni gini. Gano si Zulaikha tu suka dekat Nabi Yusuf pula. Jadi tak berapa peher kat situ. Zulaikha diuji tetapi gagal dalam ujian. Beliau maknanya itu adalah maksudnya normal untuk seseorang mempunyai perasaan kepada seorang yang cantik, rupawan dan sebagainya. Ada kemahuan, ada keinginan. Walaqad hammat bihi. Tiada salah, ada keinginan. Yang salah bila keinginan diterjemahkan dalam bentuk perkataan dan tindakan. Di situ mula ada catatan para malaikat. Dosa atau pahala. Tetapi kalau setakat terlintas, tidaklah mengapa. Allah Ta'ala memaafkan kalau sekadar lintasan. Tetapi yang menjadi isunya adalah apabila keinginan anda dijelmakan dalam bentuk tindakan dan sekarang tindakan yang anda mahukan tak berlaku ikut plan yang anda mahukan, lalu si Zulaikha telah memfitnah Yusuf dengan berkata, iaitulah ma jaza man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adabun alim. Abang, apakah pandangan abang pada orang yang nak buat buruk pada ahli keluarga abang yang abang sangat sayang ni? Allahu Akbar. Ini fitnah. Lalu Yusuf alaihi salam ni ketika setelah ditangkap, Zulaikha pula buat macam minta suami dia backup dia. Betul. Dan mempengaruhi suaminya untuk melihat Yusuf bersalah. Padahal dia bersalah. Yusuf mempertahankan dirinya. Hiya rawattani an nafsi. Bukan saya, tuan. Beliau. Okey. Dan isteri Al-Aziz, suami Al-Aziz, alamak, mana satu yang betul ni? Isteri cakap dulu, dia tak salah. Kemudian Yusuf yang juga disayangi oleh si suami ini juga menyatakan dia tidak bersalah. Lihat bantuan Allah. Mana-mana orang kena fitnah tetapi bertawakal dan menyerah diri pada Allah. Aisyah bertawakal pada Allah, Allah Ta'ala tolong. Yusuf bertawakal pada Allah, Allah Ta'ala tolong. Iaitulah tiba-tiba ada someone lalu di belakang tuan ataupun suami Zulaikha ni yang tengah bela. Siapa yang betul ni? Dan yang tiba-tiba lalu tu rupanya family Zulaikha. Min ahliha. Dan dia kata, tuanku nampak keliru macam mana nak memutuskan siapa yang bersalah. Saya cadangkan kita tengok baju yang jatuh ke lantai tu. Dia terkoyak bahagian mana. Kita angkat baju tu untuk kita tengok. Kalau koyak bahagian depan, Yusuf yang nak goda. Kalau koyak bahagian belakang, ini menunjukkan yang menariknya adalah si Zulaikha. Zulaikha bersalah. Ayo kita tengok baju tu tuanku, dan didapati baju terkoyak straight cantik di bahagian belakang. Maaf tuanku, yang salah adalah isteri tuanku. Allah tolong menunjukkan Yusuf benar. Allah yang sama tolong Aisyah yang menunjukkan Aisyah benar, Rasulullah benar, dan musuh-musuh ini sentiasa akan Allah Ta'ala kalahkan. Ya, walaupun mereka rasa selesa mereka akan menang. Dan mereka ada kuasa pun. Ya. Jadi itu kisah yang ada di dalam surah Yusuf. Itulah. Dan tetapi kalau kita nak tengok, Yusuf difitnah dan terpenjara. Ini akan kita sambung selepas ni Ustaz. Bagaimana, kenapa Nabi Yusuf memilih penjara untuk membersihkan namanya, sedangkan dah confirm kat situ kan, ahli keluarga Zulaikha kata Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi kenapa di penjara? Kita akan sambung selepas ini. Dan para penonton, insya-Allah selepas ini juga saya akan cuba membacakan, cuba meraihkan soalan-soalan anda di Facebook, dan insya-Allah kita cuba untuk rangkumkan semua. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kasih kenyalan suatu pengharapan menyantuni. Pagi kami terima panggilan kecemasan yang menyatakan ada kebakaran berlaku di Kampung Gersik, kira-kira 10 km dari Kuching. Bawakan khas kan, Datuk Prof. Sarip. Suatu perjalanan mengenal diri. Jang, oh Jang, mana pula boy budak tua ni? Sonyap ya. Siaplah Jang oi.
SD, buat benda tu. Ozi, tak ada apalah ni ha. Banyak sangat soalan-soalan daripada netizen ni ha. Tengah mikir macam mana cara nak jual elok-elok ke dia ni ha. Tak ada paning ke belum ha. Tengok. Allah, banyaknya soalan. Kalau gitu, SD bukalah kaunter. Kaunter apa pula? Yelah, kaunter pertanyaan netizen. Kat situ, SD jawab belaka. Apa kono, Jam? Azan lelaki tadi yang tidak ikhlas tidak dapat sampai ke langit yang ketujuh, yang tidak didengar oleh para malaikat. Hanya kerana tidak sempat takbir pertama bersama dengan Nabi telah mendenda dirinya begitu besar. Hindu membukakan hijabnya lalu mengangkat tangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mak dia kata tinggalkan Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kita, jangan ikut Muhammad. Bagi memastikan impak penularan COVID-19 terhadap belia dapat dikurangkan, Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan program Skim Perantisan Nasional SPN. SPN merupakan usaha memberi jaminan pekerjaan kepada belia di samping meningkatkan kemahiran. Sahutlah peluang ini untuk membina masa depan yang cemerlang. Skim Perantisan Nasional, pemacu kerjaya anda. Jika kita difitnah, berada dalam situasi genting begini, adakah kita mampu untuk memilih satu keputusan iaitu ke penjara? Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan kita sambung kisahnya bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Yusuf alaihi salam memilih untuk ke penjara kerana itulah satu-satunya tempat yang baginda melihat ada keselamatan daripada dugaan-dugaan wanita-wanita Mesir. Di mana jua baginda berada, kalau di luar daripada penjara, kelihatannya telah menyusahkan ramai wanita-wanita. Peristiwa ungkapan doa Nabi Yusuf agar Allah penjara lebih aku cintai adalah selepas peristiwa berlakunya luka pada jari-jari wanita-wanita Mesir. Maknanya, dahulu ketampanan keindahan rupa Yusuf hanya satu orang wanita sahaja menyedari, iaitu si Zulaikha. Tetapi dengan peristiwa yang si Zulaikha tadi telah aturkan, seluruh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ini telah mula bermasalah dengan Yusuf alaihi salam. Makna kata Zulaikha ni dia nak tunjuk juga kepada orang bagaimana dia berperasaan kepada Yusuf, maka dia telah mengatur satu majlis mengajak semua wanita-wanita yang di kalangan mereka lah yang kan. mengumpat dia. Yang mengumpat dia. Yang kata macam mana boleh pergi tepikat dengan hamba pendatang asing. Gapo dia lah dengan budak tu pun nak ni kan. Jadi apabila dia buat satu rancangan yang mana mereka mengupas buah bukan membawang jadi Nabi Yusuf lalu dan akhirnya bukan buah yang dikupas, tangan mereka yang dikupas. Dengan itu menunjukkan see my leg. Maksudnya kalau korang pun sampai terkupas tangan, apalagi aku ni yang hari-hari menghadap Nabi Yusuf. Bertahun-tahun aku bersabar. Kamu tengok tak sampai beberapa saat luka jari tak terasa. Jadi si Zulaikha sedang justify. Yang kamu tak patut kata aku. Yang kononnya mudah jatuh cinta, memalukan imej isteri orang-orang kenamaan. Kamu boleh cakap macam tu kerana kamu tak tahu hakikat Yusuf. Kamu tak pernah nampak Yusuf. Sekarang aku pertontonkan Yusuf di hadapan kalian. Lalu semua orang melihat Yusuf dari satu sudut, Puan Amy. Zulaikha berjaya menutup mulut pengumpat-pengumpat dan pembawang-pembawangnya. Tetapi dari satu sudut,
berlaku masalah bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang beliau sedang menjadi quote in quote selebriti. Beliau sedang mula disebut-sebut oleh wanita-wanita kenamaan. Bagi Nabi Yusuf alaihi salam, ini kesempitan dunia. Dahulu istana ini dan dunia ini menjadi rahmat kepada aku selepas dihumban dalam telaga. Tetapi nampak gayanya manusia ni kalau dah negaranya maju, ya, pasti sangat mudah menyembah nafsu dan syahwat. Lalu Yusuf alaihi salam, apabila orang mula menyebut-nyebut namanya Yusuf, followers yang mencintai Yusuf mula menyatakan kemahuan mereka kepada Yusuf, yad'unani ilaihi. Maka Yusuf mengangkat tangan berkata, wahai Allah, aku lebih cinta redamu. Dan kalau redamu boleh diperolehi dalam keadaan berada dalam penjara, maka penjara itu yang aku cintai. Jadi tuan-tuan, penjara ni siapa nak pergi? Keluar daripada penjara kita dapat label di mana susah nak bekerja. Siapa yang nak masuk penjara, apatah lagi penjara Mesir waktu tu yang barangkali ada torturenya, ya. Dan yang pasti orang akan pandang hina pada orang yang masuk dalam penjara. Tiba-tiba Yusuf alaihi salam tidak memandang penjara seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana Yusuf melihat penjara tidak sebagaimana kita pandang penjara. Kerana ini soal belief sistem, Puan Amy. Bagaimana anda melihat sesuatu? Gua bagi kita bukan tempat nak berehat. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi, kat situ Allah akan bagi kerehatan pada kamu. Guna logik, pemuda-pemuda tak perlu pergi ke gua kalau betul-betul nak selamat. Tapi mereka pergi juga dan akhirnya Allah bagi kerehatan bukan sejam dua tetapi 300 tahun. Demikian juga penjara. Maka seorang mukmin melihat kalaulah itu tempat terbaik, ya, daripada manusia terus-menerus ya mengajak aku melakukan perbuatan mungkar berkenaan, maka lebih baik aku berada di penjara. Walaupun sempit, tetapi luas rahmat Allah Ta'ala di situ. Maka sebab itulah baginda melafazkan doa tersebut. Dan menariknya, sikit lagi Puan Ami, kalau kita sempurnakan ayat 33 tu, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Wahai Allah, andai kata kau sudi menjadikan destinasi aku seterusnya adalah penjara, aku mohon satu perkara lagi, palingkan aku daripada rencana-rencana mereka. Kenapa Nabi Yusuf kata begitu? Dah masuk penjara, kira selamat dah. Tetapi kenapa baginda mengata Tuhan, wahai Allah, kalau saya dah masuk penjara sekalipun, belum tentu mereka berhenti. Siapa mereka itu? Wanita-wanita Mesir. Dan Zulaikha berhenti daripada mengatur konspirasi untuk mendapatkan tubuhku, untuk mendapatkan diriku, untuk menundukkan aku kepada kemahuan nafsu mereka. Maka hapuskan juga sebarang konspirasi. Pendek kata, aku masuk ke penjara, mereka betul-betul tutup mulut tentang aku. Dan bila aku masuk dalam penjara, jangan biarkan aku mengenang-enang apa yang dah berlalu. Kerana aku manusia, ada perasaan, ada lintasan. Walaupun duduk dalam penjara patut dapat ketenangan, tetapi boleh berlaku di mana anda bosan. Sebab duduk dalam penjara, mana ada phone, mana ada kemudahan-kemudahan, mana ada makanan yang anda inginkan. Dan bosan boleh menyebabkan anda mula berkata, alangkah baiknya kehidupan sebelum ni. Petik jari 10 wanita datang. Tuhan, jauhi aku. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Maka jangan bagi lintasan-lintasan itu. Sebab tu ada orang duduk kat rumah, stay at home, jaga diri daripada COVID-19. Tetapi kenapa laman pornografi dilayari oleh orang Malaysia naik mendadak baru-baru ini? Kerana bosan. Ya, seolah terpenjara, Puan Amy. Tetapi duduk dalam penjara buat kerja-kerja maksiat. Sebab itulah teladan daripada Nabi Yusuf berdasarkan doa ini sangat-sangat kita kena masukkan dalam hati kita, supaya walaupun kita duduk ya terpenjara, tapi hati kita benar-benar bergantung pada Allah dan tidak mengenang benda-benda yang tak elok ya dalam hati kita.
Itu dia Ustaz. Dan para penonton, sebenarnya kalau bila kita dengar ni sambil kita buka surah Yusuf ni, memang terbuai-buai dengan kisah, dengan cerita-cerita daripada satu kepada satu. Dan insya-Allah jangan risau, kita akan sentiasa membawakan kepada anda bagaimana untuk kita terus bukan setakat membaca, bukan setakat memahami, tapi kita tadabbur di sebalik ayat-ayat ini. Dan saya yakin penerbit pun agaknya masa mungkin tengah study benda ni rasa macam terbuai dengan kisah-kisah ni. Dan Ustaz, kalau kita tengok banyak soalan ni, saya nak ucapkan kepada Kak Siti Nazli, Akak selamat menonton. Ni Akak ini sebutlah nama Akak. Ya Kak. Okey, sebenarnya banyak soalan daripada Rusdin Sama, Cikgu Suzi dan sebagainya. Jadi saya rangkumkan sedikit Ustaz. Bagaimana untuk kita banyak soalan ni, kita kena fitnah. Bagaimana untuk kita menghadapi fitnah tersebut? Adakah wajar untuk kita doa, ya Allah Tuhanku, berikanlah hukuman kepada fitnah itu? Dan juga fitnah itu bukannya orang lain pun, orang yang terdekat kepada kita. Kita tidak mahu memutuskan silaturahim, tetapi sebenarnya terkesan juga dengan fitnah tu. Pendek-pendek kata, kalau nak saman tu memang boleh saman, tapi bukan itulah yang kita nak. Jadi bagaimana untuk kita menghadapi situasi ini? Kalau kita melihat dalam situasi Sayyidatina Aisyah dan juga bagaimana Nabi Yusuf menghadapi fitnah, sebenarnya lebih teruk, jauh lebih teruk daripada apa yang telah kita hadapi. Alhamdulillah. Apabila kita dipilih Allah untuk ditimpa musibah seperti difitnah, kita kena ingat kita bukan orang yang pertama difitnah. Maryam alaihi salam pernah difitnah, di mana apabila pulang dengan bayinya yang dianugerahkan Allah, Isa bin Maryam, mulut-mulut memang tak boleh nak ditutup. Di mana Yahudi pada waktu itu, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun yang hebat dalam ibadat, kau ni orang agama, mak ayah kau orang agama, how dare you. Macam itulah lebih kurang mulut netizen waktu itu. Tetapi akhirnya Maryam alaihassalam diperintahkan oleh Allah, tutup mulutmu, jangan cakap, serahkan kepada pihak yang Allah Ta'ala akan bagi dia kemampuan bercakap. Jadi dari satu sudut, bila kita difitnah, pertama sekali kita kena kenang kisah-kisah orang difitnah, supaya kita kena ingat bukan kita orang pertama difitnah. Orang-orang dahulu bila difitnah, mereka menjadikan itu peluang untuk dapat pahala. Macam mana tu? Okey, cara nak dapat pahalanya rupa-rupanya, pertama sekali, kalau ia membabitkan maruah diri, maka bayi berkenaan bersuara menyucikan bondanya daripada fitnah. Yusuf alaihi salam buka mulut membersihkan dirinya daripada tuduhan Zulaikha. Allah Ta'ala menurunkan surah An-Nur untuk menutup mulut orang-orang yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kalau saya boleh sebut sedikit, bila turun surah An-Nur ayat 11 dan seterusnya, Nabi gembira, ketawa, seronok. Lalu Nabi memanggil, ya Aisyah, ihmadillah, pujilah Allah, Allah telah membersihkanmu. Lalu Aisyah tidak respon apa-apa, dan Aisyah berkata, ibu Aisyah pergi pada Aisyah, hei Aisyah, Rasulullah menyuruh kau memuji Allah, bangun pergi pada Rasulullah, ucapkan terima kasih pada Rasulullah, qumi ila Rasulillah. Fakultu, Aisyah kata, la wallahi la aqumu ilaih, aku tak akan bangun pergi kepada Rasulullah, tetapi aku tak akan melakukan apa-apa melainkan memuji Allah. Sebab apa yang terjadi menunjukkan Allah sayang aku. Jadi aku tak ada sebab untuk pergi kepada Nabi, sebab ini adalah kejadian Allah membersihkan aku, bukan orang lain. Jadi dari satu sudut, apabila kita difitnah, kita kena memperjelaskan. Kita kena memperjelaskan. Kita kena buka mulut. Ya, kita kena bagi tahu cerita yang sebenar. Ya. Tetapi maknanya kalau ditanya berdiam diri atau menjelaskan, jawapannya menjelaskan. Kita kena jelaskan sebab ini soal maruah diri. Tetapi biasalah kita beri penjelasan, tetapi mulut tetap tidak boleh ditutup. Masa itulah kita kena faham Allah sedang menguji kita supaya mengambil sikap untuk
benar-benar bergantung sepenuhnya pada Allah untuk mengambil alih urusan ini. Sebab itu menarik kalau saya boleh bacakan dua nama Allah pada ayat 34 di mana Yusuf alaihi salam menyebut innahu huwas samiul alim. Yusuf telah berdoa kepada Allah agar memberikan dia jalan keluar kerana orang mula bercakap-cakap tentang dia dengan ketampanannya telah menyebabkan luka jari jemari wanita-wanita Mesir. Orang-orang besar, orang-orang kenamaan mula melihat hamba ini telah memberi masalah kepada isteri-isteri kita. Orang-orang kenamaan melihat isteri-isteri mereka ada masalah dengan Yusuf. Lalu mereka mengatur konspirasi untuk memenjarakan Yusuf supaya stop sekejap. Orang ada bercakap tentang hamba yang bernama Yusuf dan ini menyebabkan kedudukan mereka tergugat. Lalu mereka penjarakan Yusuf. Tetapi dua nama Allah yang disebut dalam doa, itulah dua nama Allah yang orang kena fitnah kena baca. Innahu huwas samiul alim, wahai Allah, aku dah cakap apa yang berlaku kepada aku. Kau maha mendengar. Dan kalau aku tak mampu nak cakap di mulutku pun, kau mampu mendengar apa dalam hatiku. Al-alim, dan kau maha mengetahui apa yang mereka aturkan. Aku dah bagi penjelasan. Tetapi Zulaikha buat apa jua cara untuk menunjukkan dia tak salah. Macam tu juga orang yang fitnah kita bagi tahu penjelasan. Barangkali mulut mereka terus cakap benda-benda yang tidak baik. Maka dalam hal ini kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil alih urusan kita dengan dua nama Allah Taala itu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hikmah dan kebaikan atas musibah yang terjadi, Puan Amy. Itu dia. Ustaz, kalau kita tengok dalam surah An-Nur, ini adalah antara situasi. Adakah boleh kita mengecam pemfitnah itu? Sebagaimana kalau tak salah saya ini Abu Bakar yang kata dia tak nak dah bagi duit dan sebagainya, sehingga turun ayat 22, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ila akhir ayat. Yang mana dan janganlah Allah bagi tahu, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada keluarganya, orang-orang miskin, orang-orang berhijrah ke jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Adakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam situasi ini, bagaimanakah sewajarnya untuk kita bereaksi kepada mereka yang memfitnah, yang telah menjatuhkan, barangkali menghancurkan kehidupan kita? Adakah wajar untuk kita kata aku memang tak akan maafkan kau, seluruh keturunan kau, 7 keturunan, aku memang akan ingat sampai mati, memang tak akan ampun, jumpa nanti kat padang mahsyar. Jadi merangkak dia yang cari aku. Jadi macam mana untuk kita bereaksi, sedangkan ini yang Allah telah ajar kepada kita, Allah telah menegur Abu Bakar untuk bagaimana bereaksi. Anak saya kebetulan tengah bersiap sedia untuk pertandingan bercerita. Cerita dia pilih Mahsuri. Antara yang dihafal adalah ucapan Mahsuri, sumpah padang jarak, padang terkukur, 7 keturunan. Itulah ayat tadi tu kan. Surah An-Nur yang Puan Amy bacakan tadi memang turun kerana peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah dengan Mistah, salah seorang sahabat Nabi yang qadhaf, yang telah mengatakan sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhuma. Tetapi Mistah ini bertaubat dan bersedia untuk dikenakan had, dikenakan hukuman akibat daripada yarmunal muhsanat. Jadi apabila orang tu bertaubat, apatah lagi dikenakan hukuman, bersedia untuk dihukum di dunia agar selamat masuk syurga di akhirat, maka di sinilah duduknya ayat ni. Ceritanya adalah Abu Bakar kata, aku takkan bantu lagi si Mistah ini. Dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tak boleh nak hidup melainkan dengan harta yang aku bagi. Aku bantu dia sebelum ni, sampai hati dia mengata yang tidak baik kepada Aisyah dan Safwan. Mulai hari ini aku takkan bantu dia lagi. Turun ayat 22. Sempena peristiwa Abu Bakar As-Siddiq mengata begitu kepada Mistah. Lalu tuan-tuan perhatikan,
Ini prinsip yang kita kena pegang kepada musuh-musuh kita yang memfitnah dan mengata kita. Kita dah bagi penjelasan. Kita dah beritahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Tetapi terpulang kepada kalian untuk percaya ataupun tidak. Tetapi kepada musuh-musuh kita yang pernah memfitnah tetapi menginsafi, maka Allah Ta'ala menyebut, sama sebagaimana Allah sebut kepada Abu Bakar As-Siddiq ayat 22, pegang dengan kuat, ini akhlak orang Islam, ini akhlak orang mukmin. Walaupun difitnah, anda boleh mengubah pemfitnah dengan akhlak anda. Anda nak belajar kat mana akhlak begini kalau bukan daripada Quran? Dunia mana mengajar kita orang fitnah kita tetapi kita menghadapi mereka dengan akhlak. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan mereka. Mereka sudah memohon maaf pada Allah sebagaimana Mistah. Wal yasfahu, buka helaian baru. Jangan diungkit benda yang dah berlalu. Lihat mereka-mereka itu dengan pandangan baru. Abu Bakar As-Siddiq manusia, saya pun manusia, kita semua manusia. Tak semudah itu untuk memaafkan, apatah lagi membuka diari baru antara kita dengan kamu. Dulu kamu musuh, sekarang kamu kembali ke pangkal jalan. Tak semudah itu. Tetapi Abu Bakar menyatakan, mulai hari ini saya akan mengembalikan infak saya kepada Mistah. Bukan sebab Mistah. Sebab ana tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Aku akan bantu Mistah sebab aku nak pengampunan daripada Allah. Itu dia, cukup besar jiwa Sayyidina Abu Bakar. Sebabnya kalau dia memang macam kalau kita tengok secara logiknya, anak dia kena fitnah kan? Bukan calang-calang. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia mampu untuk mengembalikan, dia mampu untuk menarik balik apa yang telah dikatakan kepada Mistah. Ustaz, masa kita dah tak banyak, saya nak kombokan soalan saya. Sekarang ini kalau kita tengok, ialah kan di media sosial, di contoh Instagram, Facebook dan sebagainya, dia seolah-olah, dia sebenarnya bukan kita nak membuka jalan kepada fitnah, tapi seolah-olah itu adalah antara boleh membuka ruang-ruang fitnah yang mana boleh menimbulkan zon daripada orang. Kita sebenarnya kita nak hidup dalam keadaan bahagia, gembira dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita nak menjauhi sikap suuzon daripada orang yang sebenarnya barangkali boleh membawa perbalahan ataupun yang kita katakan ain. Jadi bagaimana untuk kita mengelakkan benda-benda ni menjadi fitnah kepada diri kita, keluarga dan sebagainya? Ain adalah satu bentuk sihir. Kita boleh mengelak dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita berikhtiar, antara cara ikhtiarnya adalah usahlah dipaparkan ya di IG kita, di FB kita, perkara-perkara yang tidak ada keperluan untuk dipaparkan. Seandainya apa yang kita nak update boleh membuka fikiran orang, menambah ilmu kepada orang, menambah kesyukuran orang, silakan. Kerana teknologi ni kita jangan tolak, kita manfaatkan. Tetapi kena ada ketakwaan, kena ada sifat berhati-hati supaya tidak mengundang masalah kepada kita. Sebagaimana Ain, sebagaimana Yaqub alaihi salam bagi tahu kepada anak-anaknya, jangan kumpul sekali, kena ada penjarakan sosial. Maksudnya jangan kumpul sekali masuk dari pelbagai pintu sebab ada mata-mata yang akan melihat kamu dengan tujuan yang jahat. Ini ketika kisah apa ni? Ketika mereka nak balik ke Mesir mencari makanan kerana kebuluran. Okey Ustaz, ini antara teaser yang kita akan ceritakan pada minggu hadapan nanti. Mungkin boleh kita masukkan antara sedikit berkenaan dengan Ain Ustaz, sebab masa kita terlalu pendek. Ain ada soalan lagi. Kalau kita tengok ayat daripada surah Al-Hujurat, ayat yang ke-12, Amy sebenarnya suka sebab soalan-soalan ni sebenarnya bukan soalan ini, soalan-soalan daripada apa yang kita baca dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah daripada berprasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang mengejek sebahagian yang lain. Apakah di antara kamu yang menyukai makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu berasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Poin dia di sini Ustaz. Jauhilah prasangka
dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu mengejek sebahagian yang lain. Jadi bagaimana untuk kita tidak mahu ada dalam komuniti kita ada persekitaran ini untuk kita menjadikan kita harmoni, tidak ada kata ke orang, kita tidak mengata orang, kita tidak terlibat dengan kata orang, dan bagaimana untuk kita tahu orang tu fitnah kita. Memfitnah, macam ni kita nak tegur dia. Dan barangkali dia kata, aku bagi tahu ni benda yang betul. Adakah bagaimana sesuatu perkara itu menjadi benda yang betul yang harus diberitahu dan harus disebarkan? Apabila kita berhadapan dengan pemfitnah ini, Al-Quran yang kita rujuk memberikan panduan. Pertama sekali macam Suratul Hujurat, di mana prasangka ni akan datang apabila kita tidak mahu melihat ada kebaikan diperolehi oleh orang lain. Sebagaimana kita suka kalau kebaikan berlaku pada kita, macam itulah juga kita nak kebaikan berlaku pada orang. Kalau kita tak suka orang sangka buruk pada kita, maka jangan bersangka buruk pada orang. Sebab itulah dalam surah An-Nur sendiri, Allah mengambil sikap untuk dipuji, sikap Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadithul ifki. Saya kira ini penutup kita. Iaitulah sikap Abu Ayyub Al-Ansari yang mesti kita teladani, di mana Allah Ta'ala menurunkan ayat 12 yang memuji sikap Abu Ayyub Al-Ansari. Laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Sepatutnya apabila kamu dengar perbualan-perbualan yang mengaitkan orang-orang beriman, yang mengaitkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu perbuatan yang tidak baik, kamu jangan bersangka yang bukan-bukan, melainkan baik-baik sahaja. Kerana tidak ada 4 saksi. Kerana tidak ada bukti. Dan kamu kena berani berkata, hukum asal dia tidak bersalah selagi tidak dibuktikan. Wa qalu hadza ifkum mubin, ini adalah fitnah yang besar. Dan jauhilah majlis-majlis yang mengaibkan orang. Iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan huwa 'indallah wa huwa 'indallahi 'azim. Kau sangka benda tu ringan, di sisi Allah mengumpat itu berat. Jauhi majlis-majlis, sesi-sesi orang buang masa mengumpat orang ni. Dan akhir sekali tuan-tuan, ingat firman Allah Ta'ala yang sangat menggerunkan dalam surah An-Nur juga. Hari pembalasan adalah hari di mana 3 anggota berikut akan ditanya Allah. Dan Allah sebut lidah, tangan, kaki. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari itu nanti Allah akan ambil lidah. Kenapa Allah sebut lidah dulu? Sebab mulut ni yang menimbulkan kecelakaan kepada maruah kaum muslimin yang lain. Nombor 2 tangan, sebab bila lidah dah mula bercakap, tangan akan mula support di FB. Tangan akan mula jadi keyboard warrior untuk mengaibkan. Wa arjuluhum, dan kaki akan mula berjalan pergi pada majlis-majlis yang dia boleh viralkan lagi berita mengaibkan orang. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada hari yang sangat menggerunkan berkenaan. Na'udzubillah min zalik. Dan Ustaz, nampaknya saya tak perasan kan, dah hampir habis dah kita punya 1 jam hari ini. Tapi tak apa, insya-Allah semua kita masih berpeluang lagi untuk kita meneruskan tadabbur surah Yusuf kita, insya-Allah. Ustaz, yang terakhirnya, barangkali fitnah itu seperti mana yang telah menyatakan tadi, bukan sahaja kita difitnah, ataupun barangkali kita doa semoga kita mengelak daripada memfitnah orang. Kita pun kadang-kadang tak tahu, mungkin kadang-kadang kita punya cerita tu menyebabkan menjadi fitnah kepada orang, dan barangkali apa yang kita lakukan ini menjadi fitnah kepada keluarga kita. Dan kita tidak mahu fitnah itu bukan sahaja daripada mulut, harta, kekuasaan, isteri, suami, pasangan, keluarga dan sebagainya. Jadi Ustaz, apa antara doa yang boleh kita amalkan untuk kita jadikan pegangan supaya kita ini tidak menjadi ejen fitnah ataupun kita terlepas daripada bahaya fitnah? Satu doa yang mungkin kita boleh hafal dan cuba bacakan sama-sama adalah doa Umar Al-Khattab. Ini disebut dalam tafsir Ibnu Kathir. Dan saya rasa kita pernah dengar doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tolonglah tunjulkan kebenaran itu benar, dan kurniakan kami rezeki untuk ikut yang benar.
dan kurniakanlah kami boleh nampak batil itu batil, dan kurniakan kami rezeki untuk menjauhi kebatilan. Sebab isunya adalah keliru. Yang mana betul, yang mana salah. Berita yang sampai tak tahu daripada mana sumbernya. Maka Allah tonjolkan kami yang mana yang sebenarnya benar. Selagi kami tak ada bukti dan kami tak ada keyakinan, kami akan tutup mulut. Kurniakan kami kekuatan untuk menutup mulut dan berdiam diri, sehinggalah kau sarlahkan yang mana benar, yang mana batil, dan di situ kami akan mula berpendirian. Allah. Itulah doanya, mudah-mudahan boleh hafal belaka tu. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Nanti kita minta admin tulis di Facebook. Allahumma arinan. Dan Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasira. Dan kepada para penonton, terima kasih kerana terus setia. Dan insyaAllah kita akan jadikan konten ini, motivasi Al-Quran ini antara yang terbaik daripada yang terbaik, yang maha memberi motivasi kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi yang terbaik, yang dikatakan khairun nas, yang mana insya-Allah kita akan memberi manfaat kepada orang lain pula. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insya-Allah terima kasih banyak Ustaz di atas ilmu ini. Insya-Allah minggu depan mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi dengan surah Yusuf, dan kita akan terus sambung kepada surah-surah yang lain. Semoga ia menjadi amalan kita. Dan para penonton suka untuk saya ingatkan kepada anda untuk insya-Allah minggu depan kalau dapat kita sama-sama buka Al-Quran, memang sangat masya-Allah kita akan rasa rindu, rasa macam nak buka. Dah habis Assalamualaikum ni sampai Waalaikumsalam pun kita rasa kita nak terus membaca Al-Quran insya-Allah. Semoga dijadikan amalan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan anda para penonton, kita akan berehat seketika, dan insya-Allah para penonton, kalau kita tengok kita dah 63 tahun kita merdeka, dan pernahkah kita terfikir keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati ini sebenarnya rezeki ataupun nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga merupakan pengorbanan perwira negara. Dan oleh itu saya menyeru kepada anda semua untuk rakyat Malaysia untuk menyumbang ke tabung pahlawan sekarang insya-Allah. Semoga sumbangan kita yang sedikit itu membawa makna yang sangat besar untuk mereka. Akaun sumbangan Yayasan Veteran ATM 564342622956 Maybank, dan kita saksikan sedikit kapsul yang telah disediakan.